Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajaran fiqh hari ini, kamu anak-anak dikenaki buka muka surat, sila rujuk muka surat 14 buku teks ya. Kita masuk tajuk pelajaran kedua, iaitu solat jamak dan kasar. Tengok 2.1 solat jamak. Kita tengok pada pengertian dia. Apa yang dimaksudkan dengan pengertian solat jamak? Iaitu solat jamak ialah solat dua solat fardu yang dihimpunkan dalam satu waktu. Saya ulang lagi sekali. Pengertian solat jamak ialah dua solat fardu yang dihimpunkan dalam satu waktu. Harap anak jelas dengan pengertian solat jamak. Kita tengok pada hukum solat jamak. Hukum solat jamak bagi musafir ialah harus. Ya, saya tekan lagi sekali. Hukum solat jamak bagi musafir ialah harus. Orang yang bermusafir boleh memilih sama ada hendak menunaikan solat secara sempurna, iaitu tamam, atau dengan jamak. Apabila kita bermusafir ni, kita diberilah untuk membuat pilihan sama ada hendak menunaikan solat secara sempurna ataupun jamak, dibolehkan. Tengok, menunaikan solat jamak bagi orang yang bermusafir adalah lebih afdal. Orang yang solat jamak ni, orang yang bermusafir ni, dia lebih afdal lah. Maknanya digalakkan untuk menunaikan solat jamak. Seterusnya, tengok sebab-sebab diharuskan solat jamak. Tengok sebab-sebab diharuskan solat jamak. Pertama, jarak perjalanan 2 marhalah. Apa yang dikatakan dengan 2 marhalah ni? Iaitu lebih kurang 90 km. Jarak perjalanan tu mesti lebih kurang 90 km. Itu dipanggil 2 marhalah. Yang kedua, hujan yang terlalu lebat bagi orang yang solat berjemaah di masjid. Apa yang dikatakan dengan hujan terlalu lebat ni? Dikatakan di sini, orang ini dia sentiasa solat berjemaah di masjid, tak kira waktu, daripada solat subuh hingga solat isyak. Disebabkan pada waktu yang dia nak pergi tu hujan lebat, dia dibolehkan ataupun dia diharuskan melakukan solat jamak. Faham Yang ketiga, mengalami sakit yang berat. Contoh mengalami sakit yang berat ni seperti yang tidak boleh bergerak ataupun membuat pergerakan yang sempurna. Contoh patah kaki, patah tangan, yang dia hanya terbaring, dia tak mampu lagi untuk berdiri ataupun untuk duduk. Iaitu yang dikata mengalami sakit yang berat, dia tak mampu. Ataupun yang kita faham, yang sakit berat ni yang dikatakan yang sakit betul-betul, yang tidak boleh kita nak melakukan solat. Macam contoh zuhur, asar, maknanya dia nak bergerak tu akan membuatkan dia mengalami masalah. Ia dibolehkan melakukan solat jamak. Yang keempat, doktor yang menjalankan pembedahan ke atas pesakit. Ini yang dikatakan doktor ni yang melakukan pembedahan ke atas pesakit. Contohnya pembedahan tu yang memerlukan masa yang panjang, yang doktor tu tidak boleh nak meninggalkan pesakit tersebut, maka ia dibolehkan melakukan solat jamak. Ia diharuskan melakukan solat jamak. Boleh faham? Saya harap untuk minggu ini kita masuk solat jamak dan kasar. Untuk minggu depan kita dah mula bersemuka. Saya akan lebih buat penerangan dengan lebih detail lagi di dalam kelas. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.